warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Farhanisa binti Muhammad Kabul selaku moderator kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Batrisha binti Muhammad Rahman sebagai ahli panel 1. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Affanuddin bin Azman selaku panel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bob Aziz bin Maika selaku panel 3. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada malam ini, saya menjemput saudara Irfan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل الله فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saudara Irfan atas bacaan doa sebentar tadi. Pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan Islam, iaitu berkaitan isu akidah di bawah tajuk pemujaan kubur. Kita sedia maklum bahawa majoriti masyarakat di Malaysia merupakan penganut agama Islam, tetapi tidak dinafikan bahawa terdapat segelintir masyarakat yang terpesong dari ajaran agama Islam yang sebenar. Aktiviti permujaan kubur bertujuan untuk mendapatkan kepentingan bagi individu tersebut sama ada ingin dikabulkan doa secepat mungkin, hajat yang mereka ingini, serta hajat-hajat yang lain. Pada malam ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi topik ini dengan 3 ahli panel kita pada malam ini. So tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudari Batrisha. Soalannya berbunyi, adakah terdapat dalil maupun hukum-hukum berkaitan dengan aktiviti pemujaan kubur di negara ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Untuk membincangkan tentang dalil dan hukum bagi aktiviti pemujaan kubur ini, kita dapat lihat daripada bentuk-bentuk pemujaan kubur itu sendiri dan hukumnya. Pada dasarnya, golongan pemuja kubur ni mereka membuat bangunan di atas kubur. Hukum membangunkan kubur adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk meratakannya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, ia berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maka engkau aku utus kepada sesuatu yang Rasulullah telah mengutus kepadanya, iaitu jangan kamu membiarkan patung kecuali kamu hancurkan dan kuburan yang menonjol lebih tinggi melainkan kamu ratakan. Demikianlah pengajaran Nabawi kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan segala wujud berhala dan segala yang akan meratakan kepadanya dalam rangka mengingkari kemungkaran. Ini menunjukkan haramnya untuk membangunkan kubur. Selain itu, golongan pemuja kubur ini berdoa pada kubur tersebut. Terdapat 2 jenis doa yang diamalkan oleh golongan pemuja kubur, iaitu yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengantara penghuni kubur. Perbuatan ini menurut agama dinamakan tawassul. Tawassul memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah dengan segala apa yang dicintai dan diredainya. Para ulama telah membahagi tawassul dalam 2 bentuk dan kedua bentuk tersebut memiliki bahagian-bahagian, iaitu tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan. Namun, bertawassul dengan orang yang meninggal sangat bertentangan dengan konsep tawassul yang sebenar. Antara aspek yang boleh dilihat bagi konsep pemujaan kubur adalah, yang pertama, segala yang terjadi ada sebabnya.
Yang menciptakan dan menentukan sebab akibat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan sesuatu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah di dalam syariat termasuk syirik kecil. Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai sebab dan perantara yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di dalam syirik ini. Berdasarkan aspek ini, bererti perbuatan tawasul dengan orang yang telah mati termasuk dari syirik kecil. Jika perbuatan pemujaan kubur ini benar, nescaya tidak akan ditinggal oleh para sahabat Nabi SAW kepada kubur imam para rasul iaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tentu akan berlumba-lumba untuk melakukannya dan tentu akan diriwayatkan dari mereka setelah itu. Berdasarkan aspek ini jelas bahawa perbuatan ini diada-adakan, termasuk perkara baru dan merupakan satu kebid'ahan di dalam agama. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Jika tawasul itu sampai meminta-minta kepada ahli kubur itu sendiri, maka ini termasuk syirik besar sebagaimana perbahasan berikut. Seterusnya, golongan pemujaan kubur ini berdoa kepada penghuni kubur. Perbuatan ini termasuk dari syirik besar juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pelakunya mendapat balasan-balasan yang pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berfirman yang bermaksud dan bahawa masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata ketika menerangkan ayat ini, tidak ada doa ibadah ataupun doa masalah, yakni tidak boleh berdoa kepada selain Allah, baik doa ibadah maupun doa masalah, kerana masjid-masjid yang merupakan tempat yang paling mulia untuk beribadah harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukan kepada keagungannya dan tenteram dengan kemuliaannya. Antara ancaman-ancaman yang pedih itu menerusi firman Allah yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Okey, yang ketiga, mereka golongan pemuja kubur ini menziarah ke kubur. Ziarah kubur disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mengambil pelajaran dan mengingati hari akhirat. Tentunya dengan syarat jangan sekali-kali dia mengucapkan di sisi kubur sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kerana akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dan dengan menziarahinya. Maka barang siapa yang ingin berziarah maka lakukanlah dan janganlah kalian mengatakan hujran, ucapan-ucapan batil. Akan tetapi pemujaan kubur termasuk dalam ziarah yang syirik. Hal ini demikian kerana ianya merupakan ziarah yang menjatuhkan pelakunya ke dalam kesyirikan seperti berdoa kepada penghuninya, menyembelih, bernazar, meminta pertolongan, perlindungan, meminta diturunkannya hujan, kesembuhan, terpelihara dari musuh, malapetaka dan sebagainya dari jenis-jenis kesyirikan. Dari pembahagian ketiga-tiga jenis ini dapat kita nilai dan ukur ianya termasuk kategori yang mana-mana ziarah yang dilakukan majoriti muslimin di makam-makam terkenal di seluruh pelosok tanah air ini, dan ziarah ini telah menjadi rutin kalangan tertentu meskipun dengan hajat yang berbeza sehingga tidak ada satu kubur pun yang terkenal dan memiliki nilai sejarah dalam kehidupan nenek moyang kecuali setiap waktu dibanjiri oleh para penziarah. Seakan-akan ia seperti Baitullah Al-Haram di tanah suci Mekah. Dari yang tingkatan rendah dalam dunia dan agama hingga yang memiliki kedudukan tinggi. Hal ini juga membuktikan betapa jauhnya muslimin dari akidah yang benar, jauhnya mereka dari syariat Allah SWT, kebutuhan mereka terhadap tauhid dan dakwah tauhid, dan betapa jauhnya mereka dari fahaman salafus salih. Sekian sahaja dari saya yang dapat saya terangkan pada perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saudari Batrisha atas penerangan sebentar tadi. Maka sudah jelas Islam melarang aktiviti pemujaan kubur dan disokong dengan dalil dan hukum-hukum yang telah dijelaskan saudari Batrisha tadi. Seterusnya, kita beralih ke soalan yang seterusnya untuk ahli panel yang kedua, iaitu apakah faktor-faktor berlakunya aktiviti pemujaan kubur di negara ini? Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seterusnya terdapat banyak sebab dan faktor berlakunya kes pemujaan kubur ni. Tapi saya ingin menekankan 3 daripada faktor-faktor tersebut. Yang pertama iaitu asal usul. Kepercayaan dan agama adalah 2 aspek sosial yang sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar kepercayaan itu dikaitkan dengan agama.
Manusia sama sekali tidak akan terlepas daripada pengaruh agama yang dianuti, yang kebiasaannya akan melahirkan satu bentuk budaya yang bersesuaian dengan saranan agama anutan tersebut. Sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu, masyarakat Melayu sangat berpegang kepada ajaran animisme dan Hindu-Buddha. Animisme adalah satu bentuk kepercayaan yang berada dalam sebuah masyarakat. Istilah ini berasal daripada bahasa Latin iaitu anima yang membawa maksud kepercayaan terhadap makhluk halus atau spiritual being. Istilah yang diperkenalkan oleh Taylor pada tahun 1965 memberi pengkhususan kepada satu bentuk kepercayaan primitif yang memberi penekanan kepada kewujudan makhluk halus dan roh sebagai asas kepada kepercayaan manusia. Fahaman animisme ini lahir hasil daripada pengalaman yang dilalui manusia itu sendiri, seperti mimpi, khayalan dan peristiwa kematian yang menimbulkan tanda tanya sehingga manusia percaya akan kewujudan roh dalam diri mereka. Penghormatan terhadap alam juga boleh dilihat apabila golongan intelektual Melayu sering menggunakan metafora sebagai medium utama dalam kehidupan seharian yang diperolehi berdasarkan kepada penggunaan akal fikiran dan pengamatan terhadap alam sekitar. Oleh demikian, mereka melakukan pemujaan atau penyembahan ke atas batu-batu, pokok-pokok, sungai-sungai, gunung dan fenomena alam yang lain sebagai tanda menghormati dan percaya akan kewujudan semangat yang terdapat pada sekeliling alam. Pemikiran ini bertentangan dengan saranan agama Islam yang melarang sebarang bentuk penghormatan yang berlebihan atau pemujaan kepada perkara lain daripada Allah, kerana perbuatan ini dilihat memberikan kemudaratan kepada manusia, seperti yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat ke-106 yang bermaksud, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau memujakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dan perbuatan syirik itu. Okey, yang kedua iaitu kurang didikan agama. Antara faktor utama berlakunya amalan khurafat ini adalah kerana kurangnya didikan agama dalam hidup setengah masyarakat. Tanpa merujuk kepada kalangan yang lebih arif tentang persoalan agama dan melalui fikiran yang singkat, dapat mencorakkan perbuatan mereka. Kesannya, ia mewujudkan perbuatan-perbuatan asing seperti pemujaan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, iaitu pemujaan kubur. Masyarakat Melayu juga akan mula terdedah kepada ancaman khurafat yang boleh menjerumuskan masyarakat kepada al-bid'ah, al-i'tiqadiyah sekiranya kurang didikan agama dalam Meskipun pendedahan tentang persoalan asas agama Islam telah diberikan penekanan sejak dari kecil lagi, namun penghayatan untuk memastikan ajaran Islam tersebut dilaksanakan masih kurang diberi perhatian. Menurut Dr. Muhammad Fazli Hasan, iaitu Exco Kerajaan Negeri Kelantan, masyarakat Melayu tidak mempunyai kefahaman yang tepat tentang ajaran Islam. Kenyataan penuh beliau berkaitan isu adalah sebagaimana berikut. Puncanya, satu, mereka tidak mempunyai kefahaman yang cukup jelas tentang Islam. Sekiranya sekarang ini masyarakat Islam di mana-mana pun, sama ada yang ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan, mereka bersemangat tetapi mereka tidak mempunyai kefahaman yang cukup, sehingga amalan-amalan mereka itu dirasakan cukup Islam tetapi sudah berada di luar batas Islam. Perkara ini jelas membuktikan bahawa sebahagian masyarakat melihat amalan yang dilakukan adalah selari berlandaskan dengan Islam. Sebaliknya, amalan tersebut telah terpesong dari batasan Islam. Kurang daripada itu, masyarakat Melayu mudah terpengaruh dengan amalan-amalan khurafat. Yang ketiga adalah salah faham tentang agama. Terdapat juga setengah masyarakat Melayu yang diberi didikan agama yang sempurna, namun salah dalam menganalisis konsep ilmu agama yang sebenar. Citra kebenaran yang sebenar telah diliputi oleh kejahilan yang berpunca daripada kesalahan dalam membuat rujukan. Malahan, ada juga setengah masyarakat Melayu yang selalu obses dengan penampilan luaran ahli agama yang mereka ikuti, tanpa membuat penyelidikan lebih lanjut tentang ilmu yang diajarkan. Salah faham tentang agama telah mengakibatkan sebahagian masyarakat Melayu mudah terpengaruh dengan cara penampilan yang hebat, sehingga terdapat kalangan mereka yang mengunjungi pemimpin ajaran sesat oleh sebab penampilan yang tampak hebat serta berpengetahuan. Seorang pengkaji ajaran sesat di daerah Marah, Terengganu memberitahu bahawa para pengikut ajaran sesat mengikuti pemimpinnya dalam keadaan yang keliru. Masyarakat Melayu tersebut tetap mengikuti pemimpin ajaran sesat. Mereka tidak melaksanakan syarat Islam seperti bersembahyang. Faktor salah faham tentang agama ini juga turut diperakui oleh beberapa informan utama seperti Datuk Dr. Fazli Hasan
yang berpendapat sebahagian umat Islam telah terperangkap dengan kejahilan ilmu agama yang boleh menyebabkan ajaran-ajaran sesat telah berjaya diturunkan kepada generasi baru tanpa disedari. Kenyataan penuh beliau seperti berikut. Anak kita yang masih tidak wajib pergi ke masjid untuk mendengar khutbah, belum lagi balik, yang belum dididik dengan asas agama yang sebenar, tapi telah dididik dengan kepercayaan tahyul, karut marut. Mereka tengok TV, anak 4 tahun sudah tahu hantu, bukan saja hantu Melayu tapi hantu orang putih. Itu pula masalah. Kata-kata daripada Fazli. Hal ini jelas menggambarkan bahawa pendedahan kepada unsur negatif ke atas anak-anak menyebabkan mereka berada dalam kekeliruan dan salah faham tentang agama sehingga mereka dewasa. Melalui pemupukan budaya khurafat menerusi berbagai medium seperti televisyen dapat memberi impak yang negatif apabila dewasa nanti, iaitu mereka hanyut dalam kejahilan tanpa mereka sedar. Itu saja dari saya. Terima kasih panel yang kedua atas jawapan sebentar tadi. Soalan seterusnya saya ingin ajukan untuk panel ketiga kita, iaitu Saudara Aziz. Apakah bukti-bukti yang dapat kita lihat bahawa aktiviti pemujaan kubur ini jelas wujud di negara kita? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bukti-bukti kewujudan upacara pemujaan di negara Malaysia, ada yang mengatakan bahawa pemujaan kubur ini sudah lama ditinggalkan kerana itu adalah ajaran nenek moyang kita. Tetapi masih zaman sekarang ini juga pemujaan ini masih berlaku di negara Malaysia sendiri. Yang kita nampak sekarang ni, kita tengok di Kerajaan Akbar, iaitu di lokasi di Pulau Besar Melaka, mereka menjadikan tempat kubur itu sebagai tempat pemujaan untuk menilik nasib mereka. Dan tempat yang kedua, lokasi yang kedua, iaitu di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini mereka terpaksa pihak Jabatan Agama Islam di sana terpaksa memindahkan kubur-kubur lama untuk menghindarkan daripada aktiviti pemujaan kubur tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa aktiviti pemujaan kubur ini masih ada di Malaysia ini. Dan seterusnya kita lihat Kerajaan Akbar yang ketiga, iaitu lokasi di Bentong, Pahang. Okey, lebih 100 kubur dikorek ada kaitan dengan ajaran sesat pemujaan itu sekali. So perkara ini memang ada di kalangan umat Islam sendiri yang tidak mempercayai bahawa Islam tidak mengajarkan perkara yang keji dan mungkar ini yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan seterusnya, kegiatan pemujaan kubur ini untuk mendapatkan kepentingan jin seperti mendilik nasib, nombor ekor yang telah wujud meliputi semua bangsa. Amal khurafat ini jelas menyesatkan akidah yang membawa kepada perbuatan syirik. Golongan jin dan syaitan dipuja agar dapat membantu manusia. Pelbagai cara dan barangan digunakan untuk mendapatkan apa yang dihajati. Pemujaan ini menyebabkan jin dan syaitan itu berasa bongkak kerana manusia memerlukan dia. Manusia tidak memerlukan Tuhan lagi. Kerana apa? Mereka di sini dia akan terus menyesatkan manusia, mengiktikadkan, iaitu meyakini bahawa manusia ini mengetahui perkara-perkara gaib hasil daripada komunikasi jin adalah berdosa, sesat dan bertentangan dengan akidah Islam yang sebenar. Pengetahuan yang mengenal yang perkara gaib itu hanya urusan Allah sahaja. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bomo-bomo. Jawab baginda, mereka tidak apa-apa sahabat. Bertanya lagi, ya Rasulullah. Mereka mengatakan sesuatu kemudian berlaku sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jawab Nabi Muhammad SAW, kata-kata mereka ada benarnya mendengarkan berita secara tersembunyi, lalu membisikkannya ke telinga mereka, lalu mereka menambahkannya dengan 100 pembohongan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kubur juga sering dijadikan tempat penyembelihan haiwan untuk memberi makan pada jin tersebut. Binatang yang disembelih itu selalunya berwarna hitam dan jin suka akan berwarna hitam tersebut. Penyembelihan dilakukan tanpa membaca nama Allah. Bangkai haiwan itu dilempar ke tempat jin jampi serapah kemusyrikan. Setelah itu, jin tersebut bersedia untuk menunaikan apa permintaan dan perjanjian mereka antara manusia. Okey, secara amnya
Ritual pemujaan kubur ini masih berlaku dalam zaman serba moden ini, terutama dalam masyarakat Muslim ini. Kerana apa? Akidah mereka tidak berpegang teguh pada surat Allah SWT. Amalan ini jelas bahawa perkara ini melanggar prinsip rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah, kerana mereka telah mempersekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya yang lain. Ia telah pun menyifatkan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Mereka yang mensyirikkan atau mempersekutukan Allah, dosa mereka amat besar sekali di sisi Allah SWT. Terdapat dalil yang mengatakan bahawa dosa mensyirikkan Allah ini adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan diampun selama-lamanya. Firman Allah SWT yang bermaksud Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara dia memaafkan dosa-dosa lain. Maka sesiapa yang mempersekutukannya, iaitu mensyirikkannya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Surah Al-Nisa ayat 40, ayat yang ke-48. Okey, kita boleh lihat kesan-kesan buruk amalan pemujaan kubur ini terhadap individu sendiri, iaitu merosakkan akidah seseorang itu. Orang Muslim mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat ini boleh merosakkan akidah mereka sendiri. Mereka wajib bertaubat dengan taubat yang betul-betul, iaitu taubat nasuha, dan kembali kepada pangkal jaring, iaitu ajaran Islam, apa yang telah diajarkan dan ditekankan oleh Islam. Yang kedua, iaitu masa banyak terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik. Sedangkan masa mereka tersebut, mereka boleh berdoa kepada Allah SWT. So, kenapa mereka perlu membuang masa untuk mensyirikkan Allah SWT? Yang ketiga, minda seseorang itu akan tertutup kerana apa? Pemikiran mereka dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Seperti yang kita tahu, isu sekarang ini ada yang mengatakan bahawa dia mendapatkan wahyu daripada Nabi, tetapi itu semua syirik saja berlaku. Tindakan dan kelakuan mereka akan menjadi tidak rasional dan fanatik. Okey, terhadap masyarakat. Okey, tindakan yang ia akan meruntuhkan institusi kekeluargaan. Keretakan boleh berlaku dalam kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan ketidakfahaman sesama mereka. Hilangnya semangat perpaduan, sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat, budaya sendiri dan masyarakat sekeliling. Akhirnya boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam kemasyarakatan. Keganasan boleh berlaku, iaitu kepatuhan mempunyai tuli kepada pemimpin ajaran sesat memudahkan pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan. Ia juga memberi kesan terhadap negara. Kerana apa? Negara kita akan mundur jika perkara ini sering berlaku. Perkhidmatan ajaran sesat dalam diri seseorang itu tidak proaktif dan membuang masa perkara itu akan menjejaskan prestasi ekonomi yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti individu. Yang kedua, iaitu negara tidak akan stabil kerana penglibatan ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ini boleh menggugatkan kestabilan politik dan ekonomi negara. Akibatnya negara terpaksa menghabiskan banyak masa dan wang pembelajaran untuk mengekalkan kestabilan negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas jawapan Saudara Aziz sebentar tadi. Maka tidak dapat dinafikan lagi bahawa melalui bukti-bukti yang telah diterangkan dan telah ditunjukkan oleh Saudara Aziz sebentar tadi, tidak dinafikan lagi bahawa sememangnya ajaran aktiviti pemujaan kubur sememangnya wujud di negara kita. Izinkan saya bertanya soalan yang terakhir, iaitu apakah langkah-langkah yang perlu dibuat bagi menangani amalan khurafat ini? Mungkin panel pertama boleh terangkan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang Muslim yang sejati serta beriman, segala amalan yang membawa kepada syirik pada Allah ini perlu dijauhkan supaya kita selamat dari api neraka Allah. Mereka yang benar-benar beriman kepada Allah akan meminta pertolongan dari Allah sahaja, dan tiada kuasa lain yang boleh memberi pertolongan kepada hamba-Nya yang memerlukannya. Hal ini telah termaktub dan tertulis dalam kitab suci yakni Al-Quran. Firman Allah SWT yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tiada satu pun akan menipu kami melainkan dengan ketentuan Allah. Dialah penolong kami, maka hendaklah orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-51. Dalam konteks doa, setiap insan sedang menghadapi ujian atau dugaan dalam hidup, hendaklah dia berbalik kepada Allah. Mintalah serta mohonlah padanya kerana Allah SWT bersifat sami'an, iaitu maha mendengar.
Allah sentiasa bersedia mendengar rintihan hamba-Nya yang sedang menghadapi ujian atau dugaan dalam hidup. Berdoalah kepadanya kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu, iaitu di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60. Dalil ini secara jelasnya hanya pada Allah sahaja kita menyerahkan segala-galanya dan meluahkan segala yang tersimpan dalam hati ini. Antara langkah lain bagi mengatasi amalan khurafat ini ialah dengan memberikan penekuan kepada aspek pemikiran dan kepercayaan. Segala permasalahan hendaklah diselesaikan dengan memberi tumpuan kepada sumber permasalahan tersebut. Antara contoh amalan yang dikategorikan sebagai bid'ah sebagaimana yang dinyatakan dalam perbincangan di awal tulisan ini ialah amalan pemujaan kubur. Ia merupakan sebahagian daripada adat kebiasaan masyarakat Melayu yang sudah sebati sejak dahulu lagi. Oleh itu amat sukar untuk seseorang itu meninggalkan amalan tersebut begitu sahaja. Proses mengubah budaya masyarakat atau adat sudah pasti mengambil masa yang panjang. Oleh itu, sebagai pendakwah, mestilah mencari jalan yang penuh hikmah. Umpama menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berselera. Jika tindakan yang drastik diambil, maka ia akan mengundang masalah yang lain pula. Dan pada masa yang sama, isu dan permasalahan asal tidak dapat diselesaikan. Saya ingin memetik pandangan daripada Prof. Dr. Madya Dr. Suwaid Tapah, salah seorang ahli Majlis Fatwa Sabah, menyatakan bahawa adat dan kebiasaan atau uruf tidak wajar untuk ditanggapi secara negatif, walaupun mungkin ia tidak bersandarkan pada nas tertentu. Ia adalah budaya masyarakat yang diamalkan secara turun-temurun dan mempunyai fungsi tertentu. Selama mana ianya tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip Islam, sepatutnya ia tidak menjadi masalah. Pandangan ini dilihat bersifat lebih terbuka dan meraihkan kepelbagaian adat dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat manusia. Tambahan pula, amalan dan budaya masyarakat Islam seluruh dunia sememangnya mempunyai pelbagai amalan yang berbeza-beza. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat manusia mempunyai kebudayaan dan cara hidup tersendiri. Kita disarankan untuk memahami terlebih dahulu tentang tujuan, maksud, fungsi dan falsafah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, melalui diskusi, dialog dan perbincangan, pendakwa akan dapat memahami dengan lebih jelas dan mendalam tentang adat dan budaya yang diamalkan. Kesannya, ia dapat memberi ruang kepada pendakwa dan pengamal adat untuk saling memahami antara satu sama lain. Justru itu, ia memberi ruang juga kepada pendakwa untuk memahami amalan adat tersebut serta memberikan pandangannya tentang adat yang diamalkan. Selain itu, bagi pengamal adat itu pula, mereka akan merasa senang untuk berkongsikan aspirasi amalan adat tersebut dan yang memahami hasrat golongan agamawan dan dalam menjaga kesucian agama. Dengan membaca segala hujah-hujah serta penerangan yang telah saya berikan sebentar tadi, dapat diselitkan beberapa dalil nakli yang meneguhkan lagi fakta-fakta yang tertera, di mana terjawablah bahawa amalan pemujaan kubur suatu perbuatan yang keji dan bercangkah dengan akidah seorang Islam. Mengapa kita perlu mensyirikkan Allah, sedangkan jin dan syaitan itu semuanya makhluk ciptaannya? Kita hanya perlu meminta pada Sang Pencipta sahaja, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuasa luar yang lebih hebat atau setanding dengannya. Akhir kata, setiap yang berlaku di alam ini semuanya di bawah percaturan Allah. Allah tidak akan mensisakan hamba-Nya yang beriman di dunia dan di akhirat. Jadi, marilah kita semua menjadi seorang Muslim yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan mencari keridhaan Allah SWT semata-mata. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan melalui langkah-langkah bagi seseorang Muslim itu untuk mengatasi dan menghindari amalan pemujaan kubur ini daripada berlaku dalam diri mereka ataupun keluarga mereka dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel 1 untuk jawapan sebentar tadi. Sekarang kita tahu dengan lebih jelas apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya masyarakat tidak lagi, supaya kita dapat memendung aktiviti pemujaan kubur ini dari terus berleluasa di negara ini. Akhir kata dari saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel kita pada malam ini, Saudari Batrisha, Muhammad Aziz dan Muhammad Irfan, kerana sudi meluangkan waktu dan jawab semua persoalan yang telah saya pertanyakan sebentar tadi. Saya berharap semoga masyarakat mendapat ilmu baru hasil perbincangan kita pada malam ini dan sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia membantras amalan khurafat ini agar tidak lagi berleluasa di negara kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.